Selamat pagi, Gabriel 5B. Hari ini hari Jumaat, 27 Mac. Kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi Mr. To akan menggunakan rakaman video untuk membimbing anda sains tingkatan 5. Okey, kita masih lagi dalam bab 4 iaitu sebatian karbon. Bab 4, sebatian karbon. Topik pagi ni ialah 4.4 iaitu menganalisa kelapa sawit serta kepentingannya kepada pembangunan negara. Okey, selepas pembelajaran ini murid sepatut tahu 4 perkara lah. A. Memerihalkan suatu buah kelapa sawit. Memerihalkan proses pengekstrakan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. C. Menyenaraikan kegunaan kelapa sawit. D. Menyeraikan bahan berkhasiat yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Okay, kamu boleh rujuk dalam nota. Okay, nota SO. Nota XO. XO. Kelapa sawit dan kepentingan terhadap pembangunan negara. Jadi 4 perkara lah. Okay, struktur buah. Lepas tu proses pengekstrakan minyak kelapa sawit, kebaikan minyak kelapa sawit dan akhirnya kegunaan. Jadi 4 perkara lah. Okey, semua terdapat dalam satu muka surat nota XO anda. Okey, sebelum saya membimbing anda menggunakan kertas A4, mungkin kita boleh lihat dalam internet lihat gambar sebenar kelapa sawit. Okay, anda type dalam Google kelapa sawit, dia akan keluar image. Pilih image. Okay, ini gambar-gambar kelapa sawit. Kita lihat. Okay, ini pokok. Ini pokok, ini buah dia. Okay, kalau pokok kelapa sawit, dia macam ni bentuknya. Kelapa sawit. Kita cari buah. Okay, buah. Buah. Okay. Ini adalah biji-biji buah yang telah diasingkan dari tandan. Biasanya kelapa sawit dia dalam tandan. Satu tandan. Ini adalah satu tandan. Satu tandan. So yang ini biji-biji dia telah diasingkan. Ini adalah minyak. Okey, kembali ke nota lah. Nota, kita lihat balik nota. Okay, ini yang nota. Okay, sambil saya menggunakan kertas A4 untuk menerangkan, kamu boleh rujuk dalam nota anda. Baik, kita mula dengan kelapa sawit lah. Okay, tajuk besar kelapa sawit. Okay, perkara pertama ialah tentang struktur. Struktur buah. Okay, kita lukis dengan cepat. Okay, ini adalah kelapa lah. Kelapa sawit. Bahagian pertama ini ini bahagian pertama ini, kita nama dia sabut. Lapisan tengah ini bahagian keras kita nama ini sebagai tempurung. Bahagian ketiga isi yang berwarna putih, kita nama dia isi rung. Okey, so ada 3 bahagian bahagian S, T, I. Bahagian S ini adalah sabut, tempurung dan isi rung. Okey, 3 bahagian untuk ingat ringkas S, T, I. Jadi 3 bahagian ini bukan semua ada minyak. Okey, sabut mengandungi minyak. Okey, ini minyak terbanyak lah. Paling banyak minyak terkandung dalam sabut. Tempurung tiada minyak. Ikut dengan isi rung. Isi rung ada minyak. Okay, 3 bahagian tetapi hanya 2 bahagian saja yang ada minyak, sabut dan isi rung. Okay, untuk istilah sains sabut dinamakan sebagai mesokarp. Tempurung endokarp. Dan isi rung pula ialah kernel. Kernel. So kita ingat
Saya Mac. Yang panjang panggilan kambing. Mac. M-E-K. Mac, mesocarp, endocarp, kernel. Okay. So, kita ulang Untuk struktur buah ada 3 bahagian. Sabut, tempurung, isi rong. Bahagian yang mengandungi minyak ialah sabut dan kernel. Bahagian terbanyak minyak ialah di sabut. Bahagian kandungan minyak tertinggi ialah sabut. Soalan akan tanyalah. Soalan boleh tanya tentang struktur buah, labelkan, dan juga tentang bahagian mana yang mengandungi kandungan minyak tertinggi. Okay, lepas tu kita akan ke bahagian kedua. Perkara kedua ialah tentang proses pengekstrakan. Proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. KKS ringkas. Okay, ada 6 langkah. Okay, saya tunjuk cacing. Tarik tangan. Okay, apa itu STCETT? Okay, S ialah steril. T ialah tanggal. C ialah cerna. E ialah ekstrak. T ialah tapis. Dan T ialah turin. Okay, saya guna kata asas steril, kata kerja pun boleh kata kerja, steril, tanggal, cerna, ekstrak, tapis, turin. Tapi langkah-langkah yang istilah benar ialah pengsterilan, penanggalan, ada imbuhan, pencernaan, pengekstrakan, penapisan, penulinan. Tapi ini untuk senang ingat, saya tunjuk cacing, tarik tangan. Okey, apa itu steril? Okey, yang tadi kita sudah lihat gambar, biasanya kelapa sawit ada dalam tandan. Ini adalah tandan. So, all the buah kelapa semua akan terlekat dalam tandan. Ini kita nama satu tandan. Okay. Langkah pertama steril adalah untuk membunuh. So, biasa akan dimasuk dalam satu alat yang panggil steam satu alat. So, di mana menggunakan air panas menghasilkan steam. Steam ini akan membunuh bakteria. Kita akan guna steam. Air panas, air mendidih air mendidih. So, air mendidih ini akan menghasilkan steam. Steam ini akan membunuh bakteria dan kulat. Okey, ini kerana buah kelapa sawit seperti buah-buahan lain dia boleh masak, dan bila terlalu masak dia boleh jadi busuk. Dia boleh jadi rosak dan busuk. Jadi steam ini yang untuk membunuh bakteria. Masa yang sama juga steam ini akan melembutkan sabut buah kelapa sawit. Okey, langkah kedua inilah kita akan menanggalkan, kita akan mengasingkan buah kelapa sawit daripada tandan. So, ini adalah tandan. So, kita telah mengasingkan. Ini adalah proses penanggalan. Proses penanggalan. Kita mengasingkan tandan daripada buah-buah daripada tandan. Okey, langkah seterusnya, buah-buah ini akan dimasuk dalam satu mesin pengisar mesin pengisar. Biasanya mesin ada pisau, bilah. Macam bilah pisau. Okey, so lepas dimasuk ke dalam, dia akan keluar dalam bentuk cebisan-cebisan kecil sangat kecil, cebisan-cebisan kecil. Lepas hancurkan. Okey, sisa-sisa atau bukan sisa kita panggil bahagian-bahagian yang telah dihancur cebisan-cebisan ini ada minyak. Okey, sekarang kita akan masuk dalam pengekstrakan, mesin pengekstrakan. Biasanya ada satu hidrolik menekan. So all the cebisan di sini, hidrolik yang akan tekan. Dan apa yang keluar ialah minyak. Ini minyak. Macam kita tekan limau nipis di rumah So, ini yang keluar minyak. Tetapi minyak ini masih lagi belum bersih. Dia ada kotor-kotor. Ada berwarna-warna yang kotor nampak tak selera. Jadi minyak ini akan melalui proses tapisan. Dia akan melalui proses tapisan. So
mungkin ada penapis penapis. So minyak ini akan masuk melalui penapisan, dia akan keluar dalam bentuk yang lebih bersih lah, minyak bersih lah. Okey, lepas tu ada bau lagi. Minyak ini ada bau. Jadi mesti melalui yang kita panggil carbon active. Okey, minyak ini carbon active. Ini carbon, kita hitamkan. Hitamkan. Okey, ini ialah carbon active. Carbon active ialah untuk mengeluarkan bau. Baru ini adalah minyak bersih, minyak bersih lah, yang sudah ditapis lah. Minyak yang sudah ditapis. Okey, so ada 6 langkah dalam proses pengekstrakan minyak kelapa sawit, bermula dengan pensterilan, lepas itu penanggalan, pencernaan itu maksudnya dia akan menggisar lah, menjadi cebis-cebis, saiz-saiz yang kecil lah. Lepas tu dia akan masuk dalam mesin pengekstrakan, ditekan untuk mengeluarkan minyak. Minyak ini masih lagi kotor, akan ditapiskan. Lepas tu minyak itu akan dimasuk melalui carbon active untuk mengeluarkan bau. Jadi hasilnya minyak yang lebih selera lah, warnanya lebih selera. Okey. So ingat saya tunjuk cacing, tarik tangan. Okey, ada 6 langkah di sini. Okey, selepas tu kita tengok pula perkara ketiga, kebaikan minyak kelapa sawit. Okey. Pertama, minyak kelapa sawit mengandungi apa yang kita namakan sebagai penganti oksida. Apa maksud ini? Jadi dia akan memastikan mineral-mineral yang dalam badan kita seperti kalsium, natrium, magnesium, ferrum, zinc kekal dalam bentuk asal dia atau sebagai unsur. Dia tak akan bertindak balas dengan oksigen. Itu penganti oksida. Okey. So mineral-mineral ini boleh digunakan oleh badan kita. Perkara kedua ialah dia mengandungi vitamin, vitamin A dan E. Vitamin A dan E. Okey. Kebaikan ketiga ialah mengandungi, dia boleh menghalang ataupun kita kata mengurangkan aras kolesterol dalam badan kita. Boleh mengurangkan. Okey, perkara keempat, kerana kolesterol kurang so apa yang berlaku dalam arteri kita, ini salur darah kita, dia akan mengurangkan mendakan. Kalau kita tak berjaga-jaga dan mengamalkan pemakanan yang sihat, kita makan makanan yang mengandungi kandungan kolesterol yang tinggi, ini akan berlaku. Berlaku di mana terdapat mendakan kolesterol, dan ini akan menyempitkan our diameter salur darah, so susah untuk our salur darah merah mengalir. Alright. Okay, so ada 4 perkara. Pengantioksida, vitamin A, E, mengurangkan aras kolesterol yang boleh menghalang pembentukan mendakan, ini kita nama dia mendakan kolesterol. Boleh menghalang pembentukan kolesterol, mendakan kolesterol. Okey, akhirnya perkara keempat ialah tentang kegunaan. Okey, ada 3 kegunaan. Okey, dalam industri makanan. Okey, kamu boleh rujuk label makanan, kamu akan jumpa kandungan. Contohnya coklat. Ada coklat yang dibuat daripada minyak kelapa sawit. Okey, minyak masak. Okey. Biasanya sekarang kita guna minyak masak. Minyak masak kelapa sawit untuk memasak. Dan susu pekat. Selain daripada lembu, kita boleh juga menghasilkan susu pekat dan menggunakan minyak kelapa sawit, margarin. Dan akhirnya ice cream. Yes, ice cream. Sekarang ice cream pun dihasilkan dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Ini industri makanan. Ada lagi lah dan lain-lain.
Okey, untuk industri kimia, okey, sama ha. Kalau dilihat kandungan label, kamu akan jumpa sabun. Sabun dibuat daripada minyak kelapa sawit. Bahan pencuci ya, deterjen, lilin, barangan kosmetik pun dihasil daripada kelapa sawit. Akhirnya dawat. Boleh rujuk dalam internet untuk belajar lebih dalam tentang industri-industri kimia yang menggunakan minyak kelapa sawit. Okey, akhirnya sebagai bahan api, bahan api untuk menggerakkan kenderaan. Okey, biodiesel. Sekarang kandungan minyak petroleum ada dicampur dengan biodiesel, bermaksud hasil daripada kelapa sawit. Okey, minyak pelincir juga yang dihasil daripada kelapa sawit, minyak pelincir. Okey, jadi inilah 4 perkara. Contoh buah, proses pengekstrakan, kebaikan dan kegunaan. Okey, kita rujuk balik nota anda. Okey, ini yang nota anda. Okey, selepas kamu membuat ulang kaji, kamu boleh cubalah soalan-soalan, soalan objektif, aneka pilihan. Okey, contohnya. Okey, cuba latihan-latihan ini supaya kamu tahu setakat manakah kamu memahami. Kalau tak faham, kamu boleh buatlah panggilan telefon Mr. John. Apa yang kamu tak faham. Okey, jadi belajarlah rajin-rajin. So, go Gabriel. Be the best of you. Okay, thank you very much.